memang berapi rasa-rasa kan. Tu lah kita saya nak solat pun menggigil. Kan. Semua memang sakit pada saya. Dalam masa seminggu tak ada yang tak sakit, semua sakit. Kita training sendiri tak sakit macam tu. Itu beza dia lah itu kan. Berapa bulan macam nak bagi badan tu ada bentuk lah. Macam start berapa bulan dah nak kena bagi ada shape. Faham tak? Okey. Sebenarnya dia punya bentuk badan ni kadang-kadang daripada semula jadi pun dah ada. Siapa yang badan tak banyak lemak apa semua tapi memang dah ada dia punya six pack, itu cepat. Cepatlah tengoklah daripada 6 bulan ke setahun kata kan. Dia ambil masa juga. Nak buat badan ni kena ambil masa juga. Saya nak tanya, kalau contoh obesity, orang yang obesity, apa tips dia, tips pemakanan dia untuk kurus? Dan berapa lama untuk dia dapatkan badan yang ideal? Untuk kurus? Untuk dapatkan badan yang ideal. Okay lah, kena rajin berjogging lah. Jogging, buat jumping jack ke, skipping ke kata kan. Dekat luar, lepas tu makan nak kena jaga. Lepas tu kena tengok lah hari-hari pun kena tengok dia punya apa orang kata perubahan. Daripada pakai baju seluar ke, longgar dia macam mana kata kan. Lepas tu kalau ada penimbang berat badan boleh timbang kata kan. Tapi kadang-kadang tengok pada genetik lah. Dia pun faktor genetik badan juga. Dia punya cepat, pembakaran cepat dan lambat. Kita punya metabolism kita ni. Pembakaran dalam apa yang kita lakukan, senaman kita, workout kita dekat taman ataupun kat gym. Lepas tu dengan penjagaan makan kita tu. Tak jaga makan memang tak boleh kurus lah. Kan? Tapi lah kadang-kadang ambil masa. Ambil masa kadang-kadang bukan kata setahun, mungkin setahun setengah kata kan. Pasal dia cepat dengan lambat dia kan. Dia punya pembakaran otot-otot ni, lemak-lemak yang berlebihan tu. So sepanjang Cik Sazali nak buat nak jaga pemakanan 3-4 bulan tu kan, ada tak berapa kali cheat day? Ke tak ada cheat day? Berkenaan dengan cheat day ni, semua orang nak cheat day je. Kan? Jahanam lah badan macam tu. Betul tak? Kan? Bila dah bermula sesi diet, takkan kita nak cheat day. Ada semua orang nak cheat day je memang katakan. Betul. Dia tak sampai level dunia. Betul tak kan? Dia tak sampai level Asia. Jadi macam saya dah bermula daripada sesi diet, saya buat daripada umur saya muda dulu jadi saya kuatkan disiplin. Benda ni disiplin sebenarnya. Nak buat badan ni disiplin. Nak buat apa-apa pun semua disiplin. Kalau tidak, hajat kita tak kesampaian. Impian kita tak sampai. Kita nak jadi seorang yang bergelar seorang juara. Betul tak? Kan? Berkenaan dengan cheat day ni memang orang kata saya memang tak pernah benda tu. Walaupun saya dah habis, kalau betul-betul nak cheat day, saya pun lepas kejuaraan dunia lah. Selalu bulan 11. Lepas bulan 11 tu saya makan sedap lah kan. Lepas tu bulan 1 saya dah mula kontrol balik makanan saya. Jadi badan boleh maintain lah sepanjang tahun. Kan? Tidak badan tu lah yang juara-juara dekat Malaysia ni pun saya tengok gebu balik kan. Menjadi buntal balik. Kan? Pasal dia rasa dia nak makan sedap je. Lepas habis satu pertandingan dia makan sedap. Lepas tu dia tak boleh nak jaga makan. Kan. Ini saya kongsilah semua pengalaman saya sebab tu saya boleh maintain otot saya macam sekarang. Sampai ke hari ini alhamdulillah. Kan, yang penting kita nak jaga kesihatan. Walaupun kalau saya tak bertanding sekalipun, last saya bertanding 2019. Tapi kita nak jaga kesihatan kita bagus. Walaupun kita meningkat usia apa semua, itu paling baik. Kan, cheat day ni memang kan, itu perkataan budak-budak sekarang ni, semua nak cheat day je. Makan sedap je kan. Kena kawal lah kan. Ada tak macam kata-kata semangat macam nak bagi disiplin diri lah, tak nak ada cheat day semua? Okey, mesti ada matlamat atau fokus lah. Nak cheat day apa semua, kalau dah habis betul-betul competition tu yang competition besar apa semua makan lah kata kan. Lepas tu kawal balik. Tapi kalau nak jadi yang terbaik, better jangan makan sedap lah kata kan.
teruskan sampai berapa competition, setahun berapa competition kita ada kan. Kalau 3, 4, lepas tu baru kita makan sedap. Lagi kita makan sedap satu, lepas tu badan kita teruk balik. Kita dah makan lemak kan, kita nak buang dia balik. Kita dah buang yang peringkat mula-mula 3 bulan 4 bulan, betul tak? Dah bagus badan kita. Lepas tu kita sumbat dia balik habis. Yang kata jahanam badan. Kan? Jadi kena apa orang kata, kawal makan sepanjang tahun paling baik. Apa saja yang kalau kita nak makan pun, cheat day pun, kalau tengok pada kita punya fokus matlamat kita, apa saja kejohanan kita. Kalau rasa tak ada kejohanan apa semua, kita tak nak masuk pertandingan, kita nak cheat day pun tak apa, kita makan, kita workout, jadi burn kalori balik. Apa yang kita makan tu dia burn kalori kita balik. Itu kena tahu. Dia burn balik, mana otot tu biasa ada balik kan. Kata otot dia jadi gebu nanti. Okay. So macam Cik Zali kan, Cik Zali mula bina badan dari muda kan. So masa muda tu badan Cik Zali jenis yang berisi ke atau biasa je? Okey, sebelum saya jadi seorang pembina badan, saya ialah seorang atlet juga. Saya bermain sepak takraw lah. Jadi badan saya nampak fit. Saya buat skipping apa semua, saya jumping kan. Saya buat apa orang kata latihan takraw tu bermain dengan orang-orang tua-tua lah. Tapi memang badan saya fit, bila badan saya sedap apa semua, perut saya pun dah ada ketak-ketak. Dekat papan gelosor buruk pun saya boleh buat sit up lah. Jadi daripada situ saya bermula nampak orang kata dalam surat khabar seorang yang bertubuh sasa, iaitu bila saya baca-baca Malik Noor. Itu daripada situ lah bermula dia sejarah saya kan. Jadi saya potong keratan tu, saya jadikan pembakar semangat. Saya dah bermula main angkat besi dah. Saya buat pakai orang kata bancuan simen, jadikan dumbbell apa, dulu duit tak ada kan. Sejarah saya tu kata kan. Jadi dia badan saya memang tak gemuk, sederhana lah, fit lah badan saya fit. Time tu start umur berapa? Itu lepas SPM lah, 19-20 macam tu kan. Saya dah mula lah, lepas SPM tu saya main sepak takraw. Sebab saya mewakili daerah masa zaman sekolah kan dulu, sepak takraw. Jadi badan saya dah nampak fit lah dia sebelum saya berhijrah ke sukan bina badan. Boleh cerita tak macam mana proses penghijrahan dari pemain sepak takraw jadi ke atlet bina badan? Maksudnya macam ada masuk kelab ke ataupun macam daftar diri dekat competition mana-mana ke? Okey, mula-mula tak ada pun. Mula-mula buatlah, carilah bersih-bersih orang kata buangan bersih-bersih buruk ni kat mana-mana bengkel, bawa balik rumah kata kan. Dia pun situ je. Dia punya nak beli duit tak ada kata kan. Lepas tu pergi kat rumah bujang rumah orang-orang bujang, dia ada bersih-bersih mainan tu, buat sikit lah. Lepas tu dapat tahu dekat bandar ada kelab lah, kelab Cina kan. Saya cari duit kumpul kan. Kumpul pergi walk in je lah. Baru nampak dia punya peralatan gym dekat bandar tu kan. Bila saya pergi bandar tempat tu, dia daripada situ lah bermulanya saya menjadi seorang orang kata pembina badan lah. Daripada kampung ke bawa ke Kuala Lumpur. So macam mana boleh masuk sampai jadi atlet Malaysia? Macam ada orang nampak ke, lepas tu dia ambil tadi ke macam mana? Okey, waktu saya dah berhijrah ke Kuala Lumpur, saya bekerja sebagai pembantu amrendah. Pada tahun 86-87 saya dah naik Kuala Lumpur. Jadi 88 tu saya dapat tahu dekat Bukit Aman PDRM akan merasmikan, nak rasmikan sebuah gimnasium lah. Saya pun pergilah dekat Bukit Aman. Bukit Aman PDRM. Bukit Aman, jadi saya tengok, pasal gym ni kata kan. Saya daftar jadi ahli kat sana. Bila saya dah daftar jadi ahli apa semua, dah setiap hari saya main kan. Lepas balik kerja Pak Suku tu, saya pergi gym Bukit Aman lah setiap hari. Daripada saya dulu kerja kat KDN, Kementerian Dalam Negeri, setiap petang tu saya pergi gym Bukit Aman. Jadi sampai itu pun ada seorang pegawai pun DSP Roslan Ahmad.
arwah dia Rahmat, dia pun dah meninggal. Hari-hari dia tengok je kan, dia tengok je saya training. Kan satu hari tu dia keluar daripada bilik pejabat dia tu dekat gym tu, dia pun datang kat saya lah. Dia cakap, dia tanya siapa nama, Job daripada mana, siapa nama kan, kerja kat mana. Lepas tu saya kata, saya nama Sazali tuan, saya tahu dia pegawai kan. Dia pun seorang pegawai polis yang berlakon lah, berlakon drama apa semua. Jadi bila cakap macam tu, saya kata nama saya Sazali Zan, saya bekerja dekat KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dia kata, Lee, kau rajin betul setiap petang main gym Alah, kata tuan, saya suka-suka kan, sambilan dia nak besarkan lengan saya je, kata kan. Dia kata, Lee, bila aku tengok badan kau ni, kau rajin, memang kau ni ada potensi ni, kau ada bakat, kau ada potensi boleh jadi jago bina badan. Itu ayat dia yang saya simpan sampai sekarang lah, walaupun dia dah meninggal sampai kan itulah dia nampak bakat saya ada dalam suka bina badan. Kan. Alhamdulillah, akhirnya sebelum dia meninggal tu saya dah jadi juara dunia apa semua. Saya jumpa dia dekat PD, ada kejohanan Miss Malaysia. Dia bergambar dengan saya, dia peluk saya. Kan, aku bangga Lee, kau jadi juara dunia kita tahun 2008. Lepas tu juara kebangsaan, saya dapat kita juara dunia tahun 2000 lah dekat Melaka kan, tapi 2008 saya jumpa dia. Selepas tu tak jumpa, dia dah meninggal lah. Daripada situlah dia mengasah bakat saya lah, arwah Roslan Ahmad. Saya nak tanya, kalau contoh family dan Encik pergi holiday, apa dia? Kalau contoh satu keluarga pergi holiday, pergi holiday. Pergi holiday, okey. Encik Sazali stay workout ke, atau jaga pemakanan ke, atau stop workout sekejap? Okey, saya kalau pergi bercuti ke, pergi mana-mana holiday okey, orang kata bercuti lah. Okey, isteri saya pun dah tahu. Kan, saya kalau pergi sana saya nak cek gym. Kan, tak ada gym, saya cek lah apa-apa bahan tu kan, saya bawa resistant band saya. Bawa pergi sana, sampai kat hotel saya pump setiap pagi tu, kata kan. Saya tahulah apa cara dia. Saya ada cara saya kan. Satu bag kecil saya tu pun komplit dengan saya punya vitamin saya bawa. Dia dah jadi satu rutin kebiasaan walaupun saya pergi bercuti pun. Kan, saya pergi bercuti pun mana-mana pun saya tetap bawa bag kecil saya tu, yang bag pergi gym, dalam tu semua ada vitamin saya. Saya tak pernah tinggalkan. Lepas tu saya bawa resistant band saya getah yang buat pump tu. Senanglah kalau tak ada gym. Saya buat kaedah yang saya gunalah untuk mengekalkan otot badan saya ni. Kan, jadi walaupun bercuti pun tapi senanglah kata kan. Anak-anak pun yalah sambil-sambil beriadah kata kan. Dia tahu cara dia makan apa, bersantai-santai. Tapi saya pagi mesti nak buat senaman perut saya dulu, lepas saya makan banyak benda. Setengah jam tu baru saya buat dekat atas sofa awal pagi. Jadi perut boleh maintain. Nampak perut ni? Okey. Okey, soalan seterusnya. Yap. Apakah kegunaan minyak yang sebelum start competition tu? Minyak? Yang sapu dekat badan. Dekat sapu badan. Okey, kalau dulu-dulu saya ni memang sampai sekarang lah, kalau saya pergi bertanding 2019 pun bagi mempersiapkan badan apa semua, saya pergi berjemur kat kolam. Nak bagi nampak kulit gelap sikit, tan sikit kulit kita. Lepas tu kalau dulu era tahun 90-an, lepas berjemur kat badan apa semua, sebelum nak naik pentas, sapu je lah, pakai baby oil. Baby oil tu nak nampak dia berkilat bila kena spotlight. Okey, zaman sekarang masuk tahun 2000, saya rasa tahun 99 atau 2000, dah ada orang cipta color, dia punya macam krim dia sapu dekat badan terus berkilat. Dia pakai Dream 10 nama dia. Nama color tu, coloring tu Dream 10. Benda tu memang apa yang orang tengok dalam video saya apa semua, itulah saya pakai Dream 10 berkilat lah. Tapi nak membasuh dia memanglah kena pakai baby oil juga, sapu dia nak menghilangkan dia.
Lepas tu kalau kena baju memang melekat lah kata kan. Tapi itulah dia punya colour dia. Colouring dia pakai Dream 10. Zaman sekarang lah. Lepas tu pun dah ada pakai semburan, pakai protein, ada dua lah. Dua orang kata kita punya apa yang kita perlukan lah kat itu. Sama ada nak pakai protein ataupun Dream 10. Dream 10 ni dia berminyak sikit. Ada zaman sekarang dah cukup senang lah. So kira kalau badan lagi gelap lagi nampak bentuk tu semua. Okey, dia bukan gelap bukan macam orang negro apa semua kan. Gelap kita cantik lah kalau dia pakai colour tu pun kan. Gelap tu memang gelap cantik lah tapi juri sentiasa tengoklah dia punya kecantikan, warna dia otot badan kita, juri yang tahu. Okey. So kami akan membuka ruang kepada rakan-rakan yang hadir untuk bertanyakan soalan kepada Encik Sazali. Ada soalan? Saya nak tanya satu soalan. Ada soalan? Saya selalu juga tengok story Encik Sazali. Ya, okey. Masih. Rutin setiap pagi Encik Sazali, breakfast Encik Sazali tu memang daripada dulu sampai sekarang ke masih mengamalkan portion yang sama? Makan telur? Telur saya tengok tu, oat ada. Itu telur dengan oat, telur 8 biji, 2 kuning, lepas tu kan oat 4 scoop, pakai scoop protein dan 1 scoop whey protein ataupun mass protein saya pakai. Itu memang meal pertama saya lah setiap pagi. Daripada Setiap pagi memang saya makan, saya dah jadi biasa. Rutin harian saya. Saya lagi suka penghadapan perut saya lagi lancar lah. Dia lagi selesa lah. Memang biasa sampai sekarang, sampai pagi tadi pun. Dah lebih 30 tahun lah saya makan macam tu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Sazali tak ada rasa macam muak ke apa ke makan benda Okey, orang kata muak apa semua, saya biasa je. Kan ada orang pun makan 2 biji kan. Biasa saya makan dulu pun 2 biji sebenarnya kan. Dulu lah masa saya bekerja warung. Tapi bila saya dah jadi seorang atlet pembina badan, saya kena makan telur tu banyak sebab dia sumber protein yang tinggi Dia solid, dia paling asli. Dia punya protein pun paling murah berbeza dengan protein powder ni. Kan telur ni kan. Jadi kita tahu dia punya omega dia pun bagus apa semua. Jadi saya pun sekarang dah pakai telur omega kan. Jadi baguslah untuk jantung kita kan. Bagus. Memang ambil telur ayam ni lah. Tak muak pun dah biasa makan. Saya pernah makan tahun 90-an pun 1 tray tu 30 biji sehari. Kentut jangan cakap lah. Kan, tapi boleh habis juga. Itu waktu saya zero karbo lah. Saya tak makan karbo, nak turunkan berat badan saya sampai ke 59 kg. Saya bermain di kelas 60 kg kan dulu. Tapi boleh je kan, nak dengan tak nak je, tekak ni makan. Kena kuat semangat Telur rebus ke telur separuh masak? Ada juga telur rebus, ada juga telur separuh masak. Tapi paling cepat telur separuh masak lah. Telur rebus ni sebab dia nak mengunyah kan. Dia nak makan, nak mengunyah Ikmal sedap telur tu. Dia kena letak dengan kicap pedas manis tu. Sekarang Encik Sazali masih mengamalkan kalori yang sama ke? Berbanding dengan tak jugalah katakan. Bila macam sekarang ni kalori pun biasa je kan. Bawah 2000, 1000 lebih 2000 lah lebih kurang macam tu kan saya makan. Bila saya nak ada pertandingan baru 2000 lebih ke atas saya makan. Kan 3000 lebih ke macam tu. Jadi saya nak menambahkan lagi dia punya protein dengan karbohidrat balance, jadi otot badan lagi mantap lah. Kalau macam training sekarang pun ada still buat ke? Training tu ke kurang sikit lah? Training sekarang ada kurang sikit, tapi training ke walaupun tak pergi gym, saya training kat rumah je. Kadang-kadang saya upload dalam story saya pun saya train kat rumah. Tengok dalam IG saya ke, TikTok saya ke. Boleh saya kongsi-kongsi je, kongsi pengalaman saya je. Saya janji dekat rumah pun ada juga lah saya beli barang sikit-sikit pasal masa gym tak boleh buka kan. Sekarang dah 2 minggu gym dah buka dah, tapi saya tak pergi gym sangat lagi.
Tapi saya kalau malas pun saya train kat rumah pun jadi saya pump pada saya. Saya nak jaga kesihatan, nak maintainkan otot tu. Pump je ke, tak ada jogging ke apa ke? Ada jogging sikit ke? Okey, Khairul, setiap pagi ikut tu rutin, okey. Macam mana jogging? Jogging saya dekat luar rumah tu pun ada jiran punya cross trainer, saya pakai itu je, cross trainer elliptical saya buat dalam 10-15 minit pun cukup warm up, baru saya start latihan saya. Saya daripada dulu jarang jogging. Cuma dulu lah masa zaman belum jadi pembina badan ni ada jugalah jogging kat mana-mana kan. Tapi kadang masa saya banyak habis. Dekat gym saya buat pakai treadmill ataupun cross trainer je. Tunjuk otot bicep sikit. Kejap. Tak sakit ke? Macam nak pecah, takut. Macam nak pecah tak ada lah. Maintain je jaga kesihatan. Terima kasih Encik Sazali atas Sama. perkongsian. Dapat lihat kepada ialah dari segi pada awalnya kita melihat pada pertanyaan preparation before competition. Tapi Cik Sazali dah menceritakan bagaimana ikon ataupun permulaan untuk jadi bina badan, startnya daripada Malik Noor, Malik Noor kan. Sejarah dia kan. Kemudian yang penting ialah seperti yang kita terapkan dan patut kita praktikan bukan kepada untuk bina badan, sebenarnya adalah maintain untuk sihat, iaitu jaga jantung kan. And then boleh bagi sedikit nasihat kepada ialah waktu sekarang ni kita tengok potensi ataupun persen manusia ataupun rakyat Malaysia sendiri meningkat obesitinya dari tahun ke tahun, walaupun PKP kan, tambah PKP ni bagi banyak orang yang berobes sampai mengambil pendekatan untuk memotong perut kan, memotong separuh perut dia. Seperti kita tengok usus perut kan. Kita tengok YB kita pun ada yang ikhtiar dia untuk kurus sebab tak boleh nak kurus kan. Puncanya daripada amalan pemakanan hidup yang sihat. Boleh Cik Zali share sikit untuk kita keep on motivate. InsyaAllah boleh. Okey, bagi saya sebenarnya benda tu semua datang daripada diri kita ke. Nak jaga pemakanan yang sihat apa semua, kena kuat semangat. Kena kuat semangat, disiplin dalam diri kita. Orang kata tak boleh, tiada yang mustahil bagi saya. Cuma kita kena kuat semangat apa yang kita nak buat untuk hari ni. Kalau dah bersembang-sembang dengan Sari Samad ni, kena buatlah kata kan. Jadi okey, buat macam-macam saya buat apa semua kata kan. Pagi-pagi kita dah orang kita dah berfikiran kita nak buat hari ni, kita nak buat cara macam Sari Samad lah. Walaupun bukan seorang bodybuilder pun, tapi nak lose weight apa semua kata kan. Tapi kena kuat semangat daripada awal bangun tidur apa semua tu, apa yang kita perlu buat daripada jarum jam tu. Pusingan jarum jam tu apa nak buat apa semua. Kan, jadi kita tahu daripada situlah disiplin kita bermula. Disiplin bermula, dia tengok jam pukul berapa kita nak makan, jam pukul berapa kita nak masak telur, jam pukul berapa kita nak siapkan breakfast kita, pukul berapa kita nak makan fat burner. Lepas makan fat burner kita nak buat senaman perut kita dekat atas sofa pun jadi. Saya selalu macam tu. Jadi orang kata kalau ada tempat rumah yang lebih besar, kita boleh buat jumping jack ke, kita berlari dekat taman kejap pun tak apa, kita luangkan masa kita. Luangkan masa kita kejap pun tak apa. Kita tak kisah kita menari kat mana pun, jadi kita nak beriadap. Kita nak jaga kita punya badan yang obesity apa semua ni, jantung kita, kurang-kurangnya jantung lah. Kata kan? Jadi lebih cerdas lah. Dalam kehidupan kita sehari-hari ni lebih cerdas dari ni. Tak ada yang tak boleh. Saya doakan boleh buatnya lah. Lepas tu selebihnya jaga pemakanan. Pemakanan sihat, makanan yang bakar-bakar, rebus. Elakkan benda yang mana-mana, banyakkan minum air kosong. InsyaAllah boleh.
Okay, ada soalan lagi? Sewaktu Cik Sazali menyertai kejohanan dunia dulu, siapa antara pencabar utama Cik Sazali? Oh, kejohanan dunia. Okey, kejohanan dunia ni biasanya bukan kata dekat apa negara Eropah apa semua, benua Asia pun kuat-kuat daripada Vietnam, Myanmar, Thailand, Indonesia semua kuat-kuat ke. Lepas tu Korea, Jepun apa semua kan. Lepas tu dah masuklah daripada negara Arab, Middle East apa semua. Jadi semua pencabar saya ada. Cuma kita perlu apa banyak orang kata kesabaran, bertenang apa semua badan kita dah cukup siap apa semua, lawan dia. Kita kena kuat semangat. Dekat pentas kena kuat semangat. Bertawakal pada Allah, kata kan. Kita dah dia orang bagus, kita pun nak bagus. Lawan dia. Itu keputusan juri muktamad. Okey. Terbaik. Masih. Saya apa nak ambil training, itu kena tanya manager. Nak pitching saya kena tanya manager. Cik, betul ke? Boleh DM lah, DM. Gym pun dah buka ni boleh kan. Cik, betul ke sebelum competition selalunya bodybuilder ni diorang akan mengamalkan macam minum satu penutup botol air saja untuk bagi badan kering. Betul ke benda tu? Okey, sebenarnya bukan sebelum tu, tapi kalau dahaga je kalau dahaga baru minum. Sebab dalam masa satu hari tu dia kena kawal lah air kandungan air supaya badan tak nampak basah. Sebenarnya badan dah kering dah. Katakan badan dah kering sebab daripada kering ni sebab kita diet dah 3 bulan 4 bulan kita tak makan benda-benda berminyak, bermanis-manis gitu kan. Yang goreng-goreng. Jadi badan kita pun otot tu dah cukup kering, dah menonjol lah kata kan. Cuma nak lebih bagus lagi dia punya definition dia, air tu kita kena kawal. Dalam masa sehari tu sebelum nak naik pentas kawal air agak rasa makan tercekik, minum air sikit. Bukan satu tutup botol tu je kata. Ada seorang buat juga macam tu kan. Tapi saya minum biasa je pun kan. Lepas tu agak air berlebihan, kita pergi sauna balik. Sauna badan, lepas tu kita rest balik kat bilik ke mana kan, hotel ke apa. Lepas tu agak haus, kita minum sedikit. Dia kena kontrol kawal air. So macam air kan, kalau sebelum nak start tu memang tak minum air lah ke ada minum air? Mana boleh tak minum air? Air kita perlu. Air tu maksudnya air bergula ke atau air biasa? Air kosong je, air mineral. Kita perlukan air. Nanti kalau tak ada air macam saya dulu. Waktu saya latihan apa semua, saya nak keluarkan urat doktor buat seminar apa semua, saya kata kenapa pinggang saya sengal kata kan. Doktor kata minum air macam mana. Dia kata saya nak kurang minum air tapi saya nak keluarkan sebenarnya urat. Salah dia kata. Air minumlah sebanyak mana pun waktu kita latihan. Minum sebanyak mana pun pasal dia mencuci kita punya buah pinggang kita. Minum banyak mana pun bagus air. Kecuali bila kita dah ada pre-contest pertandingan, kita kena slowkan si air tu, kita kawal air kita. Bukan tak minum tapi kita mengambil inisiatif yang lebih menjagalah supaya badan kita tak terlalu basah, lembab. Itu semasa pertandingannya. Lepas tu kita minum balik air. Kita load balik air. Air perlu. Ingat tu. So macam 3-4 bulan sebelum competition tu memang tak ada minum bergula lah ke ada lah tak juga? Tak boleh minum benda-benda yang manis. Semua minum air putih je. Kalau sebab nak bagi dia punya ukiran otot tu. Ukiran otot tu lebih nampak, lebih jelas. Kalau tidak dia masih sama-sama nanti. Mana kita diet lah, kita tipu lah. Diet kita tipu. Kita tipu badan kita. Kan. Mana kita tak serius diet lah. Kopi ke teh tak ada lah ke ada juga? Kopi ke teh, kopi ataupun teh? Kopi atau teh pun tak ada. Minum air putih je saya kata. Daripada pagi sampai malam, 3 bulan, 4 bulan minum air putih je. Boleh tahan. Berapa gram berapa? Itu kena tanya tu. Itulah cabaran dia, nak tahu cabaran yang suka minum badan. Banyak cabaran suka minum badan ni sebenarnya. Untuk sekarang ni berapa persen fat dalam badan Cik Sazali? Saya pun training kadang-kadang seminggu 3 kali, 2 kali tak tentulah
kalau tengoklah musim-musim PKP ni, kalau saya check pun persen body fat saya bawah 15 kot, 15 ke bawah 15 macam itulah. Bila saya nak pre-contest dah pergi sampai 4-5 lah. Dah jauh dah. Saya pernah buat sampai 3% pun itu waktu saya berlatih ke Amerika lah dulu. Itu memang dah gila lah. Itu. Muka saya dah cengkung habis dah. Itu 3% saya rasa. Memang condition saya dahsyat. Bila saya buat sendiri mungkin 4 atau 5 saya pernah buat in body lah. Saya tengok dia punya persen body fat. Sekarang ada tips tak nak kuruskan bahagian muka? Macam nak bagi cengkung. Okey, muka ni sebenarnya pun daripada pemakanan, jaga pemakanan lah. Jaga pemakanan diet kita, muka akan square balik. Dia akan ikut dengan badan sekali. Kecuali kalau bentuk muka tu jenis lebar, dia tak boleh buat apa. Tengoklah macam orang kata macam apa? TMJ kan. Dia dah diet, badan dia kurus pun tapi muka dia pun ada macam tu. Memang bentuk muka dia macam tu. Kita tengok pun kita tahu walaupun badan dah kurus tapi bentuk muka memang tak boleh nak ubah lagi dah. Itu semua daripada Allah. Okey. Encik Sazali boleh suggestkan tak, sebab macam ada ramai orang yang kurus. Kurus kering. Lepas tu dia makan banyak pun dia tetap tak akan badan besar. Aduh. Makan banyak tu sekali makan ke berulang kali makan? Berulang-ulang kali. Dia berulang kali makan, tapi kadang-kadang salah satu tu pun faktor genetik. Genetik badan. Tapi sebenarnya lama kelamaan pun kalau berusaha tu bolehlah badan boleh naik sikit, boleh sadar lah kata kan. Bukan tak boleh. Dia kena ambil masa je benda ni. Jangan kita mudah orang kata kita dah tak nak buat apa semua kata. Kita buat macam biasa, makan, latihan. Lepas tu dia punya protein pun ambil protein mass penambahan dia. InsyaAllah mungkin berat badan boleh naik, mungkin boleh naik lah sikit. Yang penting berat badan naik. Yang orang kurus ni boleh. Kalau tak boleh juga mana dia punya genetik badan. Exercise apa yang simple tapi efektif banyak untuk badan kita? Exercise apa yang simple tapi efektif? Semua exercise boleh ni, tapi lah kena tengok dia punya genetik badan juga. Kan nak bagi dia efektif pun apa kita punya fokus. Kan kita punya fokus untuk otot badan kita macam mana. Walaupun dia punya exercise kan tak kira lah sama ada chest, back, leg, arm, shoulder apa semua kan. Dia punya simple apa barangan yang kita ada kat rumah ataupun dekat gym dah tentu komplit. Okey, kita nak buat exercise yang macam mana. Kan pasal exercise kita nak kena belajar set lateral, bench press, incline press, kan. Itu semua daripada sama ada pakai machine ataupun pakai free weight. Tak tentu. Yang dia nak efektif tu nak bagi dia rasa pump tu, itu dia punya efektif dia. Kan sampai besok kadang kita boleh rasa sakit. Kalau benda yang simple kat rumah pun tengoklah apa yang kita ada lah. Apa yang kita ada, dia punya barang-barang peralatan gym ataupun tengoklah apa saja yang ada. Kalau tak ada kena pergi gym lah. Gym dah tentu memang dia lebih efektif. Dia punya senaman dia, workout dia memang dah terasa lah. Complete, gym complete kan. Macam dulu, macam masa mula-mula start nak bina badan tu ada minta tolong trainer lain ke atau buat sendiri je, belajar sendiri? Okey, saya banyak belajar sendiri lah. Saya kalau walaupun saya seorang pemalu dulu pun, saya banyak belajar sendiri, saya berdikari sendiri. Kebanyakannya saya berdikari sendiri, lepas tu baru dah ada title tu sikit kan mana yang betul tak tu baru minta tolong kawan lah. Biasa macam tu. Tapi apa-apa pun kita kena berdikari lah. Berdikari daripada awal. Macam anak saya lah Azim. Kan mana dia sendiri minat. Azim pun dia minat. Anak saya yang dah 21 tahun tu, 22 tahun. Dia memang dia minat. Bila ada minat dia boleh buat latihan tu. Dia belajar latihan dengan ayah dia. Jadi macam tu. Dia kena ada minat lah. Tak minat tak jadi lah benda ni. Ada orang tanya Encik Sazali tak nak comeback ke macam masa competition dulu? Nak kena comeback, nak kena bagi tebal dulu badan kan. Ni dah 2 tahun tak terbang keluar negara kan. 2019 saya menang 4 kejuaraan. Cuma tak keluar dah sok khabar je.
Cuma dia banyak lebih kepada apa media sosial lah kita kan. Sosial media apa semua. Tapi okeylah. Kan sekurang-kurangnya pun lah kita dah tentu PKP kan sekarang ni kan. Dah tak boleh nak keluar negara sekarang apa semua ikut arahan kerajaan lah. Kan ikut arahan kerajaan dulu. Kita kan kalau nak comeback balik pun saya kena siap pada zero. Maka dia lebih tebal badan. Itu dia. Ya, ada soalan lagi? Okey, pernah tengok 3CD training dengan Milos. Okey, memang power lah Milos Okey, saya punya guru saya tu pun Milos. Beza dengan saya 3 tahun. Dia 57 tahun sekarang. Saya 54, dia 57. Memang gila lah dia punya training kan. Cik Sazali, kalau dalam competition tu, juri nilai macam mana? Okey, Dari juri siapa lagi besar ke? Macam mana? Juri nilai dia punya keseimbangan badan atas dengan bawah. Keseimbangan atas bawah, kaki tak pendek, badan tak panjang apa semua. Kalau macam orang Jepun, Korea dia badan panjang, kaki pendek sikit. Adalah saya sikit macam tu boleh nampak sikit lah kalau orang macam orang Malaysia ni okey, balance lagi lah atas bawah okey so keseimbangan, lepas tu ketebalan otot, pecahan otot. Juri menilai kat situ. Okey. Daripada situlah nampak ada apa bila juri dah menilai kat mana apa semua, baru dia tahu siapa dia selaku seorang pemenang, seorang juara. Okey. Lepas tu diorang tanya ada kalau orang tu kuat merokok lepas tu dia main gym kan, ada side effect ke? Okey, kalau boleh jangan merokok. Kita seorang atlet kan, nak jadi seorang atlet janganlah merokok. Tapi ada juga yang merokok, dia tahu. Kan? Ada juga yang merokok kata kan. Tapi terpulang pada masing-masing isap vape ke apa semua kan. Sebab jantung. Kita pump, kita punya workout jantung. Itu kena jaga siapa yang nak workout apa semua terpulanglah pada itu. Saya cuma bagi nasihat dia. Kan? Saya nasihat. Memang saya pun tak merokok apa semua. Anak saya pun tak merokok. Okeylah, mana sihat lah. Dalaman kita bagus, enjin kita bagus. Tapi kalau ada juga yang nak merokok tu, kalau boleh kurangkan dulu. Kurangkan dulu waktu. Kalau boleh janganlah kata kan. Tapi pulanglah pada hak masing-masing. Okey, berapa lama dah ni? Jam dah. Okey, dah azan dah ni kata kan. Dah habis kan soalan tu? Dah habis dah. Dah habis dah. Okey, terima kasih atas info yang berguna daripada Encik Sazali. Okey, sama-sama. Okey, jap nak ambil gambar. Okey, kita orang.